Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, saya Ustazah Nur Tasniah binti Bahauddin, guru Bahasa Arab Sekolah Menengah Tengku Sulaiman, Perlis, akan membentangkan pembentangan pada hari ini yang bertajuk Itarat al-Jumlah. Di sini kita lihat perbentangan yang pertama, iaitu tentang abstrak dan permasalahan-masalah. Sekolah Menengah Tengku Sulaiman, Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Sulaiman mula membuka kelas aliran agama pada tahun 2018 dengan bilangan pelajar seramai 32 orang. Pada tahun 2019, bilangan pelajar kelas aliran agama menyusut kepada 25 orang, manakala pada tahun 2020 jumlahnya semakin menyusut kepada 14 orang. Jadi, satu kajian keperluan telah dijalankan oleh saya merangkumi aspek guru, murid dan ibu bapa. Dari aspek guru, mari kita lihat dapatan kajian dari aspek guru, PDPC Guru Bahasa Arab kurang menarik dan berkesan kerana tiada guru option Bahasa Arab yang ditugaskan di sini untuk mengajar Bahasa Arab sehinggalah pada tahun 2020 seorang guru option Bahasa Arab dihantar ke sekolah ini untuk memenuhi keperluan murid. Manakala dari aspek murid, berdasarkan pemerhatian data pencapaian murid untuk 3 tahun berturut-turut bagi tingkatan 3 Al-Farabi adalah seperti berikut. Yang pertama, peperiksaan akhir tahun bagi tahun 2018, 15 daripada 31 orang pelajar lulus dalam subjek Bahasa Arab. Tahun 2019, 11 daripada 31 pelajar lulus dalam subjek Bahasa Arab, manakala pada tahun 2020, peperiksaan pertengahan tahun, 26 daripada 31 orang pelajar Bahasa Arab 3 Al-Farabi lulus dalam subjek Bahasa Arab. Sekarang kita tengok dari aspek ibu bapa. Kesedaran ibu bapa terhadap subjek Bahasa Arab berada pada tahap sederhana, memandangkan kelas aliran agama KAA baru 2 tahun diperkenalkan di sekolah ini. Sekarang kita tengok penyataan masalah. Itarat jumlah ini adalah satu inovasi alat bantu belajar yang dikategorikan sebagai inovasi bahan untuk membina ayat dalam mata pelajaran Bahasa Arab. Inovasi ini dicipta untuk menyelesaikan permasalahan yang berlaku di kalangan pelajar Bahasa Arab. Kenapa dibuat atau penyataan masalah ini adalah kerana pelajar merasa susah untuk membina ayat dalam Bahasa Arab. Yang kedua, pelajar tidak mahir membina ayat dalam Bahasa Arab. Yang ketiga, pelajar tidak menghafal perkataan dalam Bahasa Arab. Dan yang terakhir, saya dapati pelajar tidak dapat membezakan antara kata perbuatan fi'lun dan kata nama ismun. Sekarang kita lihat metodologi kajian, metod kajian. Antara tujuan menyediakan reka bentuk kajian ini adalah untuk menghubungkaitkan persoalan dan objektif dengan hasil kajian. Reka bentuk kajian dalam penyelidikan ini adalah menggunakan kaedah persempelan rawak yang mana pengumpulan data kaedah persempelan ini digunakan kerana proses untuk mendapatkan maklumat adalah tepat dan mudah serta relevan dengan objektif yang telah ditetapkan. Kaedah ini menggunakan instrumen borang kaji selidik yang mana ianya mudah untuk mendapatkan kerjasama daripada responden. Kajian ini menggunakan persempalan bertujuan untuk menjawab objektif yang diaturkan oleh pengkaji. Seramai 31 orang responden telah dipilih untuk menjawab borang soal selidik ini, iaitu pelajar kelas 3 Al-Farabi. Pemilihan responden adalah berdasarkan kesudian dan kelapangan mereka, anak-anak 3 Al-Farabi, untuk menjawab borang kaji selidik. Antara ciri-ciri yang diambil kira ketika proses pemilihan responden adalah mereka merupakan pelajar rintis di kelas aliran agama yang mengambil subjek Bahasa Arab. Okey, sekarang tibalah masanya untuk saya membentangkan secara terus tentang inovasi. Tajuk inovasi ini adalah Itarat al-Jumlah, yang dari segi bahasa Melayunya adalah roda-roda ayat. Objektif inovasi ini adalah yang pertama, pelajar dapat membina ayat dalam bahasa Arab dengan betul.
Yang kedua, pelajar dapat membina ayat dalam bahasa Arab dengan mudah. Yang ketiga, pelajar dapat mengingat perkataan bahasa Arab dengan mudah. Dan yang terakhir, pelajar dapat membezakan perkataan kata fi'lun dan kata ismun. Okey. Ismun itu kata nama. Yang seterusnya, novelty inovasi ini. Okey, inovasi ini boleh digunakan untuk subjek setiap tajuk, untuk subjek bahasa Arab, untuk setiap tajuk, setiap tema yang dipelajari dalam mata pelajaran bahasa Arab. Yang kedua, inovasi ini juga boleh diaplikasikan oleh subjek lain. Contohnya, subjek bahasa Inggeris. Cikgu Sekolah Tunku Sulaiman, cikgu bahasa Inggeris mengambil inovasi ini juga untuk dilaksanakan dalam kelas beliau. Kemudian yang ketiga, inovasi ini mudah dibawa ke mana-mana. Dan yang terakhir, inovasi ini tidak memerlukan kos yang tinggi. Okey, sekarang kita tengok cara nak membina bahan ataupun alat ini. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita memerlukan 5 helai kertas yang berwarna-warni. Gunting kertas menjadi bentuk bulat, iaitu roda sebanyak 5 saiz yang berbeza. Yang kedua, saiz paling besar, iaitu kita tulis perkataan fi'lun. Yang kedua, saiz kedua besar kata nama atau pembuat fa'ilun. Kemudian kita saiz yang ketiga besar kata nama untuk yang kena buat, iaitu maf'ulun bih. Kemudian yang kelima, saiz keempat besar frasa sendi nama untuk menyokong jar majrur. Yang keenam, saiz yang paling kecil ditulis tajuk atau tema dan disertai dengan anak panah penunjuk. Seterusnya, lekatkan pin dan klip kertas di tengah-tengah bulatan kecil beserta pemadam di belakangnya. Okey. Setiap perkataan boleh dibantu dengan menulis terjemahan bagi setiap murid bagi pelajar yang lemah. Okey. Yang terakhir, kesimpulannya, tulis perkataan fi'lun pada bulatan yang pertama, fa'ilun bulatan yang kedua, kemudian maf'ulun bih pada bulatan yang ketiga, kemudian jar wa majrur pada bulatan yang keempat, dan yang terakhir, bulatan yang paling kecil ditulis tajuk ataupun tema dan diletakkan arrow atau kita panggil anak panah dan dilekatkan pemadam di belakang supaya ianya dapat diubah, anak panah itu dapat diubah. Terusnya, cara menggunakan itarat jumlah. Kita dah tahu cara nak buat bahan itu. Sekarang kita nak tengok cara nak gunakan itarat jumlah ini. Yang langkah yang pertama, pelajar mestilah telah mempelajari dahulu perkataan fi'lun, fa'ilun, maf'ulun bih dan jar majrur di dalam kelas. Yang kedua, langkah yang kedua, pelajar menulis perkataan yang dipelajari mengikut kategori di setiap roda yang ada. Seperti yang saya maklumkan tadi, roda pertama ada fungsinya, roda kedua, roda ketiga, roda keempat dan roda yang kelima. Seterusnya, langkah yang ketiga, pelajar yang tidak dapat mengingat makna perkataan boleh menulis makna di sebelah perkataan bagi pelajar yang lemah. Okey? Manakala pelajar yang sudah menghafal, sudah mahir dengan perkataan, tidak perlu menulis perkataan itu lagi. Seterusnya, langkah yang keempat, setelah siap menulis perkataan mengikut kategori pada setiap roda, pelajar akan mula membina ayat dengan menyusun perkataan mengikut roda yang dipusing dan dipadankan. Langkah yang kelima, setelah mendapat padanan perkataan dan menjadi ayat yang betul dan sempurna, pelajar akan menulis beberapa ayat atau jumlah ke dalam buku atau soalan yang disediakan. Langkah yang terakhir, guru membuat penilaian, iaitu PBD, untuk merekodkan pentafsiran. Sekarang kita lihat, inilah aktiviti yang real, yang realiti terjadi, yang ketika saya membina itarat jumlah ini, saya pelajar sendiri membina itarat jumlah. Setiap pelajar, 31 orang itu mempunyai itarat jumlah masing-masing pada kelas 3 Al-Farabi. Dan sekarang telah pun disebar luaskan kepada tingkatan 2 dan tingkatan 1. Alhamdulillah. Seterusnya, sekarang kita tengoklah keberkesanan inovasi ini. Daripada data graf yang kita perolehi, pencapaian bahasa Arab KAA kelas aliran agama bagi 3 tahun itu, tingkatan 3 tahun dari 2018 hingga 2020, peningkatan dapat kita lihat pada tahun 2020, yang mana kita telah menggunakan itarat jumlah ini sebagai, kita panggil, alat untuk pembelajaran PDBC untuk menyeronokkan anak-anak belajar. Okey. Daripada
keberkesanan inovasi ini, pelajar sudah mula berlumba-lumba untuk membina ayat mudah dalam bahasa Arab. Sebelum ini, pelajar bila kita minta untuk membina ayat, semua akan rasa susah. Sekarang apabila dengan roda yang dibekalkan, yang dibuat sendiri, yang kita buat cipta, pelajar sudah mula berlumba-lumba untuk membina ayat mudah dalam bahasa Arab. Yang kedua, memudahkan guru untuk menyampaikan pengajaran dan pelajar mengaplikasikan pembelajaran. Yang terakhir, ini yang kita nak kemenjadian murid ini. Pencapaian kita dah nampak semakin meningkat. Jadi, pelajar gembira, guru gembira. Pencapaian pelajar meningkat untuk subjek bahasa Arab. Sekolah pun mendapat kegembiraan itu. Okey, seterusnya yang terakhir, rumusan untuk kajian ataupun inovasi ini ialah berdasarkan dapatan dan perbincangan hasil kajian, maka dapat dibuat satu rumusan bahawa dengan menggunakan itarat jumlah dapat mendorong pelajar lebih bersemangat untuk belajar dan meneroka serta membina ayat mudah dalam bahasa Arab. Pencapaian pelajar juga meningkat untuk subjek bahasa Arab. Itarat jumlah ini bukan sahaja dapat digunakan untuk membina ayat dalam bahasa Arab, akan tetapi ia juga boleh digunakan untuk subjek lain seperti subjek bahasa Inggeris. Implikasi kajian. Sekarang tengok implikasi kajian. Implikasi kajian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan kepada pihak guru untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang menyeronokkan. Fun learning kita panggil, yang berpotensi untuk meningkatkan elemen kemahiran membina ayat dalam bahasa Arab seperti yang digariskan oleh kurikulum bahasa Arab. Kemudian, kita tidak akan terhenti untuk membina inovasi demi inovasi untuk pencapaian, untuk kemenjadian murid. Yang mana saya dah jangkakan untuk jangkaan masa hadapan, saya perlu dan bercadang untuk menjalankan kajian yang seterusnya, iaitu teknik menggabungkan ayat-ayat untuk membina karangan bahasa Arab yang mudah. Itu sahaja pembentangan saya pada hari ini. Moga-moga mendapat manfaat daripada apa yang saya bentangkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.